syafaat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT bersama dengan TV Pak Haji hari ini. Pak Haji berada di lokasi paling istimewa hari nak tunjuk ni. Apa dia? Tempat peternakan ayam di Kot Diang Kedah. Masya Allah, sebelum itu seperti biasalah kita belajar dulu tentang herba-herba yang ada di lingkungan kita ini. Salah satunya ialah rumput ataupun pokok Afrika. Orang panggil dia pokok Afrika Selatan, Birnonia. Birnonia ini sebenarnya dikatakan pokok Afrika Selatan kerana kemungkinan besar datang daripada Afrika Selatan. Tapi ini sejauh pengalaman Pak Haji sendiri, pokok yang terbaik untuk pesakit kencing manis. Kencing manis ini kekuatannya sangat-sangat kuat dan sangat-sangat bagus ya. Cara dia mudah saja untuk penyakit kencing manis ini. Kita ambil pucuknya. Kita ambil pucuknya ini, kita ambil pucuk, kita kunyah. Kunyah sampai rasa manis. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Dia pahit sikit. Kunyah. Sampai rasa manis. Nanti lepas ini kita minum air, kita rasa manis saja. Sebab apa? Ini ada untuk ubat penyakit kencing manis. Sangat terbaik. Daripada pokok ni, Pak Haji jadikan dua produk. Satu produk makjun kencing manis. Bagus. Yang keduanya kita jadikan dalam bentuk kapsul. Tapi yang makjun tu lebih bagus. Ya, atau dikenali sebagai MKKM, makjun khas kencing manis. Sangat bagus. Ini digunakan sejak daripada zaman dahulu lagi. Ya, zaman dahulu lagi digunakan. Kalau orang ada masalah serius penyakit kencing manis, lemah, lesu, letih, lolai, loyo, kita gunakan ni pokok ni. Pokok ni lah. Ni pokok ni. Ada di mana-mana juga ada. InsyaAllah. Sangat mudah untuk kita menanamnya. Potong-potong saja. Cucuk saja dekat tanah tu. Tumbuhlah dia. InsyaAllah. Ya. Pokok ini, dia selain dia pernah kita tengok dia macam herba biasa je. Dia bukan pokok besar. Tapi kalau kita biar, cuba tengok ni. Sangat besar ya. Bagainya. Ini kalau kita tengok di bawahnya pohon ini kita boleh potong-potong. Dari ini saja boleh menghasilkan bibit tanaman kalau nak dihasilkan ini. Kalau untuk 1,5 hektar bisa kita gunakan dengan banyak ini saja. Ya, jadi oleh sebab itu banyak orang mengatakan bahawa penyakit kencing manis tak boleh diubat. Ya, kalaupun tak boleh diubat, boleh dikontrol. Orang sihat bersama dengan kencing manis. Jadi oleh sebab itu maka pokok ini jangan sampai dilupakan. Cuba kita fokus tengok daunnya ini. Tadi Pak Haji buat dengan Pak Buzaman. Pak Buzaman kata ini pokok sambung nyawa. Tak betul. Sambung nyawa tu warna rendah, dia tak besar. Ni pokok Afrika. Sambung nyawa tu sambung nyawa batik, ada yang biasa. Ya, tengok ni. Dan apa yang membezakan? Hampir dah. Daunnya nak sama macam daun sambung nyawa, tapi sambung nyawanya tidak pahit. Ini pahit. Ya, jadi kalau kita tengok betul tak betul, kita makan dia. Lepas kunyah-kunyah untuk Pak Haji buat ni, minum air manis. Itulah dia. Apa yang kita sebut sebagai pokok daripada Afrika Selatan. Cuma di Malaysia kadang-kadang disebut juga sebagai pokok Bismillah. Macam-macam lah, terutamanya di Kelantan orang sebut sebagainya. Cuma Pak Haji nak bagi nasihat bagi orang yang ada masalah kencing manis ni, yang susah nak turun ni, susah nak back to normal ini, maka daripada menggunakan insulin, tak apalah kita nak guna insulin lah. Tapi kalau bagi pandangan Pak Haji, daripada menggunakan insulin, baik guna pokok ni. Lagi cepat. Apa tak lagi kalau kita petik daun, kita tahulah, kita belajar kan, kita petik daun tua, daun bila dia ambil daun tua. Ini dia.
Jadi daun ini dijemur. Jemur sampai kering, kemudian dibuat seduh seperti teh, minum seperti teh hari-hari. Segar, Masya Allah. Orang kata penyakit kencing manis itu sukar sangat kita nak rawatnya. Ni, obat tumbuh di tepi rumah saja. Ya, jadi sebab tu kadang-kadang kita ni persepsi kita nampak satu benda tu sukar, susah, payah, yang menyebabkan kita pun sudah menyerah kepada kelemahan. Kita tak boleh begitu. Allah turun penyakit, Allah turunkan ubat dan sebagainya. Penyakit kencing manis ni kalau tak diubat, semalam ada orang jumpa, dia kata saya ni kena penyakit kencing manis tetapi betis saya bengkak. Kenapa betis bengkak? Dia kata dia pun tidak tahu. Soalannya, kalau betis bengkak kita lihat air kencing. Air kencing apa? Berbuih. Kencing berbuih itu apa ya? Buah pinggang, ginjal. Masalah buah pinggang. Jadi oleh sebab itu, pesakit kencing manis berpotensi kena sakit buah pinggang. Dah nak kena mesin hemodialisis lagi. 4 jam sekali mesin, 1 minggu, 2 kali atau 3 kali. 2 minggu boleh jadi 5 kali, 4 jam. Padahal pokok ni ada di tepi rumah kita saja. Tidak ada kencing manis, tak rosaklah ginjal. Jadi sebab itu kencing manis harus dirawat dulu. Jadi oleh sebab itu mari kita menanam dan menanam banyak-banyak di tepi rumah kita. Dan kalau siapa yang tidak ada bibitnya, benihnya, boleh sini hubungi kita, nanti kita bibitkan banyak-banyak ni. Ini cabang kecil macam ni, cabang kecil macam ni. Pun boleh duk kerak dari sini. Ni. Kerak begitu. Boleh duk. Mudah sangat. Apatah lagi kalau disiram setiap hari akarnya, diguna POC. Ini boleh jadi teh yang diseduh. Ini sudah menghasilkan wang pada kita. Wang ada di keliling kita, di mana saja. Kalau kita ada ilmu ini. Ya. Jadi oleh sebab itu, musnahkanlah pemikiran yang mengatakan penyakit kencing manis itu tak ada ubat. Musnahkan. Sebelum kita jadi binasa kerana kita sudah menyerah kepada takdir. Kita berpindah pada satu takdir kepada satu takdir yang lain. Pindah daripada takdir sakit kepada satu takdir sihat. Bersama dengan herba-herba yang ada dekat sini. Tengok. Itu banyak sekali timbulnya. Masya Allah. Masya Allah, ini saja sudah datangkan wang banyak ni. Ni dah cukup dah untuk kita dapat pendapatan sebagainya. Berapa banyak orang penyakit kencing manis hari ni. Jangan lupa ini. Baik, sekarang Pak Cik nak pergi pula tempat kedua, itu bunga raya. Mari kita tengok bunga raya. Ayo, kita sama-sama di tepi ini. Ini adalah lokasi peternakan ayam. Ya. Ini ialah bunga raya. Ini proses sinensis. Meham. Bunga raya. Banyak sekali orang tidak tahu apa fungsi bunga raya ni. Dia bukan demam. Kita kompres di kepalanya, daunnya saja sudah cukup kompres di kepala. Kalau kita ambil bunganya, Masya Allah, lagi bagus. Bunganya ini untuk menghitamkan rambut dan sebagainya. Tapi kalau kita buat seduhan, bunganya ni jadi apa? Ubat batuk. Ubat batuk. Masya Allah, ini. Dia panggil Hibiscus rosa sinensis. Bunga raya, bunga tempatan, bunga Malaysia, bunga raya. Ini antaranya. Jadi kita ambil begini, tetapi spesies yang kita gunakan untuk ubat di bahagian tengahnya itu ada sikit hitam. Ini pun boleh kita guna, boleh. Tapi spesies untuk jadi ubat ada marker dia ada petanda hitam. Pak Haji dulu banyak mendapatkan ini untuk membuat shampoo rosa sinensis untuk mengelakkan rambut gugur. Banyak orang guna shampoo, makin di shampoo makin gugur rambutnya. Sebab apa? Tak masuk bunga raya. Bunga raya salah satu daripada pengobatan ayurvedik di India. Jadi kita lihat ya. Bunganya yang berwarna merah. Baik, sekarang Pak Haji nak bagi tahu satu rahsia lagi yang jarang lagi orang tahu tentang bunga raya. Ambil rahsia ni betul-betul. Ambil rahsia ni supaya kita dapat faham. 7 helai, 1, 7 helai, 7 kuntung bunga ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk ke dalam satu bekas air panas. Tuang dia, bukan didih, tuangkan. Kemudian kita tutup. Minum untuk orang sakit jantung. Ambil selama 7 hari. Berartinya 7 kali 7. Ya, jadi berartinya setiap hari 7, 7, 7,
masuk ke dalam satu jug, satu bekas air panas, tutup. Kemudian kita buat infus tapi infus dalam air panas. Kemudian minum 7 hari. Orang yang ada masalah jantung, yang mau buat operasi bypass, mau masuk selang, mau masuk apa dekat sini, balun, bagian tak perlu buat. Ini bunga raya. Bunga warna merah. Merah artinya darah. Darah datang daripada jantung yang menggerakkan. Jadi kita dah belajar dengan makroskopik. Kalau satu yang berwarna merah, baik untuk darah dan juga jantung. Subhanallah. Ini Pak Haji belajar khusus ilmu ni daripada seorang sesepuh. Bagaimana dia menterapi untuk orang sakit jantung dengan bunga raya. Yang keduanya, kita boleh juga menggunakan daripada hati sapi. Kita potong 7 hari juga, dibakar, diambil bersama dengan bunga raya ni. Masya Allah. Dia adalah rawatan yang terbaik khususnya untuk jantung. Jadi boleh hematlah. Kita tak perlu buat operation sampai RM70,000. Atau kalau yang murah sikit tu mungkinlah lebih murah, tetapi kesan baik guna bunga raya. Cuba dulu sebelum operasi. Baik. Mari kita lihatlah satu lagi pokok besar ini. Masya Allah ya. Ini pokok sentang. Sebelah pada pokok sentang itu, mungkin boleh dapat fokus sekarang pokok sentang. Sebelah pada pokok sentang itu namanya pokok mambu. Ini mambu ada 2. Mimba atau mindi. Mari kita tengok dekat-dekat. Mimba ataupun mindi. Kalau mimba itu daunnya besar-besar. Kalau mindi daunnya kecil-kecil. Boleh tengok. Ini dah besar atau dah kecil? Daunnya kecil. Ini mindi. Orang buat ubat untuk penyakit kanker guna apa? Mimba. Ini mindi sama juga. Dibuat juga untuk makanan ayam. Untuk pengobatan, campur daun ini 100 gram kering bersama dengan 100 gram daun sirih kering, rebus untuk beras kanker. 2 sirih biasa saja, tak payah sirih merah. Kalau sirih merah lagi bagus. Sirih biasa saja di rumah, campurkan dengan daun ini. Ini dipanggil daun mindi atau mambu, nim. Yang kita buat pasta gigi itu nim. Itu di antaranya. Demam campak cukup bagus. Dan dikatakan orang bahawa virus corona itu bisa sembuh dengan menggunakan daun ini. Wallahualam, itu bukan satu kenyataan daripada Pak Haji, tetapi kenyataannya ada yang mengatakan begitu. Tapi kita harus belajar lagi, meneliti lagi. Baik. Daripada itu juga mari kita lihat lagi, ada lagi apa tidak boleh lihat dari jauh. Pokok ini memang banyak sekali. Sampai ke ada sungai kat belakang tu. Belakang itu lagi ada lagi kawasan bukit. Ini di angka sana. Mungkin kalau kita nak tengok mesti dekat ni, ini lihat gambaran. Belakang ni. Kan dia aneh katanya itu. Gubah-gubah yang mati itu tidak gugur, menjadi satu bentuk yang sangat cantik. Cuba kita perhatikan. Sampai atas itu, cuba perhatikan. Allahu Akbar. Baik, satu pertanyaan di sini. Mereka yang mengikuti daripada TV Pak Haji. Di mana pokok ini ditanam dengan begitu banyak? Di mana pohon ini ditanam dengan begitu banyak sekali? Di mana? Kalau yang sudah sampai, pasti akan dapat menjawabnya. Pohon ini ditanam dengan begitu banyak di padang Arafah. Tapi itu bukan mindi, tapi mimba. Daun besar. Itu ditanam di padang Arafah. Masya Allah, kalau kita pergi duduk di Arafah, dipenuhi dengan pohon ini. Masya Allah. Ketika dah ihram, kita tak boleh patah-patahkan. Ketika dah ihram. Tak boleh. Ya, tapi itulah yang digunakan. Masya Allah. Baik, selain daripada itu juga, Pak Haji boleh lihat ada banyak. Ini bolehlah Pak Haji tunjukkan sikit yang kita namakan puteri malu. Atau bahasa utara panggil keman. Atau kita panggil semalu. Puteri malu ini, pengobatannya banyak sekali ni, banyak. Apa pengobatannya untuk apa? Yang pertama,
bunganya itu digunakan oleh lebah Itama dan Thoracea daripada lebah kelulut untuk membuat madunya. Maka madu yang dibuat oleh lebah Itama dan Thoracea ni dibuat untuk ubat. Ubat apa? Untuk jantung. Cuba kita lihat, bunganya warna pink. Pinknya itu adalah untuk pengobatan jantung. Merah, pink adalah untuk jantung. Jadi daripada bunga yang kita ambil daripada bunga puteri malu boleh jadikan ubat. Namun ada yang satu yang special sekali pada puteri malu ni. Dengan syarat orang tu tidak ada asam urat, rebus. Ini digunakan untuk orang lelaki, Viagra. Ini dia akak dia. Cabut semua, keringkan. Jangan dengan syarat jangan ada asam urat. Kalau ada asam urat sakit. Sebab dia adalah daripada dia mempunyai bintik-bintik nitrat yang ada di akarnya itu. Boleh mendatangkan kesan asam yang tinggi. Bagi mereka yang tidak ada masalah, boleh jadikan ini sebagai salah satu daripada pengobatan. Okey, mari tengok lagi bersama dengan Pak Haji. Kawasan ni banyak lagi dia lihat. Wah, ini dia satu kapak lagi yang cantik. Masya-Allah. Ini saya lagi tengahkan sambil apakah nanti mungkin ni nampak sama ni harus buat tempat dekat kambing ke sapi ke sebagainya dekat sini, insya-Allah. Ini dia pokoknya. Okey, kawasan ni luas sekali. Ini dulu ada pokok petai yang dekat situ. Lepas tu tak nampak lah pokok petai. Mana dia dulu. Sudah ada kat sini. Sudah mati juga. Okey, apapun ini adalah merupakan sebagai kebahagiaan kita berada bersama dengan alam yang kita lihat ini. Ya, insya-Allah. Mari kita lihat bagaimana tempat penetasan anak ayam pula. Ayo, kita lihat insya-Allah. Kali dengan Pak Saman kali mari. Ini adalah kawasan penetasan anak ayam. Kita lihat sedikit ya, kakak penetasannya. Sedikit saja, kita lihat. Ini dia telur yang dimasukkan. Itu dia, boleh lihat. Nampak anak ayam yang ditetaskan di telur ayam kampung. Alhamdulillah, selepas sehingga keluar dari sini, mengalami sedikit kekuatan. Kita ambil masa 1-2 hari baru dimasukkan ke sini untuk dibesarkan sebelum kita bawa ke tempat peternakan. Ayo, kita sama masuk ke tempat peternakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Akmal. Pengurus di sini. Tengok dia masih sihat. Dia sihat disebabkan kerana dia bahagia. Ini bapa-bapa yang bekerja di sini, alhamdulillah. Semuanya saudara-saudara kita semua. Ya, insya-Allah. Mari kita lihat di tempat peternakan ayam. Ayo. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di lokasi peternakan ayam kampung. Cuba tengok tu ayam kampung, begitu sihat sekali, masya-Allah ya. Macam ayam ni untuk hiasan ya pula. Bukan untuk makan, untuk hiasan. Ayam kampung hiasan. Ya. Ini bukan ayam kampung hiasan, tapi ini adalah untuk ternakan, untuk produk frozen food Pak Haji di bawah ayam kampung. Okey, mari kita lihat lagi di hadapan sana, insya-Allah.
pinggan. Okey, bagus. Ini dah boleh sembelih dah. Ya? Berapa beratnya? Ha? Masya Allah. Ada berapa ekor? Masya Allah. Hampir 2 kilo semua. Allah biasa. Itu yang kita kata kita tak dapat hasil besar ni besar. Tak apa. Bagus seperti ini. Okey, alhamdulillah ini adalah satu konsep peternakan ayam kampung, khususnya yang paling penting ayam kampung ni dia mau bebas bergerak, dan kita akan dapat hasilnya yang bagus, isinya yang bagus, yang lebih manis. Dan di bawah ni ada pohon betik, di mana pohon betik sekaki ni ditanam, khususnya salah satunya makanan kepada ayam tersebut. Yang keduanya dia jadi landscape, yang ketiganya kalau ada buahnya bisa juga dapat pendapatan juga daripada buahnya, insya-Allah. Ini yang paling penting kita lihat. Itu dia ayamnya kita sedang. Dan tempoh peternakan kita mengambil masa lah sikit. Kalau ayam kampung tu lambat, kadang-kadang 3 bulan, 2 bulan setengah. Bedalah dengan ayam daging tu kan 35 hari, 30 hari. Tapi insya-Allah apapun kita tidak mengejar kepada bilangan harinya, tapi kita belajar mengejar kepada kualiti daging tersebut. Sebab tu perbandingkan rasa dan perbandingkan harga. Kita tidak boleh perbandingkan harga saja, perbandingkan rasa. Sekali menggunakan frozen food Pak Haji, dah tak mau dah guna produk yang lain. Iklan lah, tu iklan saja ya, bagi semangat kita nak cuba. InsyaAllah sekarang sudah hampir 100 berapa 128 kalau tak salah Pak Haji ya, 129. Terima kasih kepada Masjid Yan yang juga menjadi salah satu daripada ejen frozen food Pak Haji. Terima kasih. Masjid juga harus menjadi orang masjid, harus jadi orang masjid yang berniaga, harus menjadi orang masjid yang memakan produk yang halal daripada keringat kita sendiri, insya-Allah. Baik, kita lihat lagi di hadapan ni, masya-Allah ya. Masya-Allah, masya-Allah. Ini besar sekali ayamnya ni. Ini ayam untuk dapat apa? Telur. Bakar penelur ya, bakar penelur tu ayam besar-besar sekali, masya-Allah. Ya, dah menghasilkan telur hampir satu hari kurang lebih dalam 80% lah yang mengeluar. Alhamdulillah lah. Itu satu kejayaan dah ya untuk peringkat awal. Kita akan besar lagi. Ini hanya sampel, belajar-belajar saja. Nanti kita buat besar betul-betul ya, tempat yang proper betul-betul. Nanti Pak Haji akan buat tempat ni sebagai tempat yang cantik untuk dilawati oleh semua orang, insya-Allah, insya-Allah. Baik. Dia yang sana dia ini ayam hutan. Ayam hutan ya, ayam hutan di jinak pula di sini ya. Biasanya ayam hutan ni aduh bukan main lagi. Ni ayam hutan asli, sedikit saja pelihara untuk sekarang hiasan-hiasan saja. Ya, masya-Allah. Campur-campur ni ayam hutan juga ni, masya-Allah. Subhanallah. Macam mana nak contoh ayam hutan? Kita tengok. Cantik tak? Tapi telinganya berwarna putih. Nampak? Telinganya berwarna putih. Allahu akbar. Subhanallah. Ini adalah hasil yang lumayan lah kita katakan. Okey, baik. Baliklah sikit lah lawatan kita sambil bekerja di tempat peternakan ini. Tapi nak apa pun nanti akan dibesarkan lagi dengan lebih baik, insya-Allah. Alhamdulillah, setelah kita makan makanan yang sihat, ayam organik yang sihat, maka pada masa yang sama ini kita beri apa lagi?
Baik, jangan lupa riyadhah kita ada berapa step ya. Pak Haji ulangkan dulu step-stepnya itu untuk kita boleh ulang ya. Yang pertama kita kena menggerakkan di bahagian atas ini, bahagian shoulder ini dan bahagian leher ni. Tengok ya, beriyadhah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey dah. Lepas itu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang lepas 10 tu dihitung. Gitu. Itu dah kena pokok karet pokok getah. 1. Okey, 2, 3, 4. Okey, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey dah. Kemudian kita jatuhkan tangan begitu. 1. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Begitu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah begitu. Diulangi sampai 10, 10. 10 begitu, 10 begitu. Baik, sesudah itu maka kita buat pergerakan yang seterusnya, iaitu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah itu kita gerakkan bahu kita. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah. Itu adalah pergerakan untuk betulkan blood circulation di bahagian ini. Jangan ada darah tinggi, jangan ada masalah jantung dan juga jangan ada masalah kolesterol ya. Biar hati kita tenang, hati kita, jiwa kita bahagia selalu, insya-Allah. Baik, seterusnya kita sambung lagi riyadhah kita yang seterusnya. Okey. Apa riyadhah seterusnya? Pegang tangan kita di pinggang ni. Ini sangat penting. Pegang tangan kita di pinggang ini. Tunduk ya, tunduk 1. Ya, tunduk situ. Ya, kemudian kita bangun 2. Jangan kuat-kuat. 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Supaya apa? Tadi kita jangan jadikan leher ni kaku. Kerana banyak orang sakit kerana leher kaku. Ni sakit sini. Banyak yang jumpa Pak Haji sakit sini, sakit sini, sakit lengan, sakit kan. Kemudian jangan kaku bahagian pinggang. Pinggang ni jangan sampai dia jadi kaku. Kalau kita kaku, banyak tidur, tak bergerak, lama-lama kaku. Jadi masalah ni saraf. Bila sudah kaku di pinggang ni, dia akan kesemutan sampai ke sini ni. Sampai ke betis-betis ni, sakit pinggangnya begitu. Kalau dia jalannya sudah tak sama macam tu. Sebagainya tak boleh. Jalan harus tegak. Tengok ke bawah tak apa, tapi tegak. Ya, mesti tegak. Jadi itu adalah di antaranya. Jangan sampai kaku pinggang. Jadi insya-Allah nanti kita masuk lagi pada step kita yang lain. Yang penting bila kita buat exercise ini ialah yang pertama, minda harus jernih. Minda tidak boleh terkontaminasi. Minda tak harus fikir benda yang berat-berat. Harus fikir lepaskan. Dia yang ada dalam diri kita ialah sebuah ketenangan. Bila dah mula keluar keringat, ambil herba. Minum herba. Minum seduhan air herba. Maka pada ketika itu dia lebih efektif. Lagi banyak keluar keringat, lagi banyak herba itu boleh diserap. Banyak orang tanya juga dekat Pak Haji, kenapa makan herba tak berkesan? Sebab tak keluar keringat. Tak keluar keringat tu sebab apa? 2 sebab. Pertama, ada masalah ginjal, tak keluar keringat. Yang kedua, keringat rasa tawar, tak masin. Kenapa? Sebab ada masalah ginjal. Jadi macam mana nak selesaikan? 2 juga cara selesainya. RO Plus dan juga Malex diambil berterusan. InsyaAllah
jangan hemodialisis lagi. Jangan hemodialisis lagi. Ingat pesanan Pak Haji ni. Baik, terima kasih kepada mereka yang mengikuti TV Pak Haji. Kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.